here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dimuliakan Allah sekalian, pertama sekali kita mulakan majlis kuliah kita dengan memanjatkan syukur dan kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita. Yang pertama sekali kita syukur Allah bagi nikmat kesihatan. Apabila nikmat kesihatan, maka kita menjalankan ibadah agak mudah, selesa. Selesa itulah kita nak memantapkan khusyuk di dalam ibadah kita. Walau bagaimanapun segala apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada kekuatan, iaitu iman dan Islam. Tak boleh kita sembahyang berdiri duduk. Kerana iman itulah kita kuat untuk mengerjakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita syukur pada Allah. Allah kurniakan rezeki yang murah. Negara kita ni murah rezeki. Yang penting berusaha, adalah rezeki yang Allah sediakan. Kalau rezeki itu di bumi, kita akan dapatkan rezeki di laut. Kita minta daratkan untuk kita mendapat rezeki. Dan seterusnya, segala apa kurniaan Allah Subhanahu wa taala, sama ada sihat ataupun tidak sihat, semua tu ada hikmat dia. Yang sihat kita bersyukur, yang kurang sihat kita sabar. Dengan sabar itu juga sama macam orang sihat juga. Kalau orang sihat dapat pahala, orang sabar pun dapat pahala. Itulah untungnya kita umat Islam, kerana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati segala titah perintah Allah dan Rasulnya. Pada malam ini kita menyambung lagi kuliah kitab akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kita sesama kita. Sama ada kita dengan Nabi dan Anbiya, kita dengan sahabat-sahabat Nabi, kita dengan tabi'in, kita dengan tabi'in, kita dengan ulama, ijma' ulama, kita dengan mujtahidin, kita dengan ibu bapa, kita dengan guru-guru, kita dengan jiran-jiran, kita dengan masyarakat, ataupun kita bersendirian. Jadi akhlak itu sebahagian daripada pengukuhan umat Islam, selain daripada akidah, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tiqad kita, ikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syariat yang kita dah baru kita laksanakan, dan banyak lagi syariat-syariat yang ada kaitan di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, akhlak. Akhlak, kita baca kitab akhlak ini, saya fikir akhlak inilah yang banyak masyarakat yang tidak menghormati dalam konteks akhlak.
Jadi di sini kita akan menyambung lagi tentang keuntungan bertaubat. Dan taubat itu merupakan akhlak kita kepada Allah. Apabila kita bertaubat, kita berasa bahawa kita ada kesilapan, kesalahan ataupun berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan untuk mengelak dosa tadi melalui akhlak atau melalui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan akhlak kita kepada Allah. Dan sesiapa yang bertaubat maka dianggap perangai kita, budi pekerti kita, tingkah laku kita Allah suka. Dan yang kedua, apabila kita bertobat maka Allah bangga kerana kita merojok kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi kita merasakan bahawa kita melanggar hukum dan sebagainya, berdosa dan sebagainya. Selain daripada bertaubat, juga banyak ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan untuk mengelak dosa-dosa yang kita sengaja ataupun tidak. Jadi dalam malam ini kita melihat satu satu hala, iaitu taubat. Orang yang bertaubat memperolehi beberapa fadilat ataupun kelebihan dan keuntungan. Pertama, orang yang bertaubat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak kita disukai oleh Allah, maka kita bertaubat. Dan paling jelas kita bertaubat ini selepas kita sembahyang waktu. Selain daripada itu, mungkin kita lepas sembahyang sunat dan sebagainya, kita bertaubat kepada Allah. Dalam wirid imam tadi, astaghfirullahalazim, satu untuk mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia ada tiga kat situ. Allazi la ilaha illa, kita mengatakan bahawasanya yang tidak ada kecuali Allah sahaja. Allah bangga apabila kita sebut begitu. Wa atubu ilaih, dan yang ketiga, aku bertobat kepada kamu ya Allah. Jadi dengan khusyuk, dengan tawaduk dan serasa sedar kita banyak kesalahan, kesilapan dan sebagainya, maka lepas sembahyang itulah waktu yang paling sesuai. Yang sebab itu lepas sembahyang disunatkan kita wirid, sama ada dengan sendirian ataupun berjamaah. Bersendirian pun boleh, berjamaah pun lagi baik. Tu berjamaah lagi baik, kerana Allah suka umat ataupun hamba dia berjamaah. Berjamaah ada arti kata lain, gotong royong. Dalam pada kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama, berdoa sama-sama. Kerana doa berjamaah ni tuan-tuan, kalaulah salah seorang berjamaah itu doanya ditolak, apabila kita sama-sama berjamaah, Allah terima secara jamaah tuan-tuan. Jadi kalau kita berdoa dan sebagainya, dan ada juga orang berdoa taubat tapi buat lagi taubat, ataupun mohon keampunan buat lagi, manalah Allah Ta'ala nak ampunkan. Tapi kalau berjamaah, kita termasuk di dalam barisan jamaah, bersama-sama berdoa. Allah Subhanahu wa taala suka mendengar, suka melihat, suka bersama-sama jamaah untuk kita membuat sesuatu kebaikan untuk diri, untuk jamaah dan untuk masyarakat. Orang yang bertaubat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut dalam Quran.
ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya, ya, ayat bila sebut innallah ataupun innama, ya, dia mana sesungguhnya, maknanya inna itu nak menunjukkan seriusnya Allah suka kepada orang yang bertaubat dan suka kepada orang yang bersih, ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Bila Allah suka orang yang bertaubat, ya, kerana kita memohon merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merujuk kepada sesuatu yang lain yang menjadi kita syirik, ya, maka Allah suka. Apabila Allah suka, maka segala apa kesilapan, kesalahan, dosa dan sebagainya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nampak tak, lepas sembahyang tadi ni dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lepas sembahyang tadi ni, ya, kita sembahyang khusyuk, sembahyang cukup syarat lengkap, ya, dan sebagainya, kita yakin, ya, bahawa, ya, kita diampunkan oleh Allah kerana sembahyang itu satu doa. As-salatu huwa doa. Sembahyang itu satu permintaan yang kita bersungguh-sungguh, dia namanya khusyuk, ya, dan kita yakin Allah ampunkan kita kerana lepas sembahyang, ya, hati kita lapang, tenang, ya, tak kalang kabut dan sebagainya. Ya, kemudian bila lepas sembahyang kita jaga supaya mulut kita, panca indera kita, akhlak kita, ya, kepada Allah, kepada sesama masyarakat dan sebagainya, ya, sehinggalah masuk isyak, ya, kita bersih daripada dosa, ya. Begitu. Kemudian dah bila isyak pula sampailah subuh nanti, ya, jaga punya jaga, jaga punya jaga, adalah sikit kita berdosa, ya, dosa ringan umpamanya, ya, dosa kecil umpamanya, dosa kecil tak diancam oleh Allah Ta'ala dengan neraka Allah, ya, walau bagaimanapun dengan melakukan sembahyang itu boleh hilang dosa-dosa tersebut. Ya, begitulah, ya, kehidupan kita umat Islam sampailah kita mati, ya. Jadi dalam bila kita berdosa tadi, ya, dia belum tertunai sembahyang yang berikutnya, ya, maka dosa itu akan dibawa ke alam barzah. Tetapi bila lepas sembahyang, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mati dalam Islam, mati dalam dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut innallah, sesungguhnya Allah menyukai, sesungguhnya maknanya Allah serius, memang suka sangat dia Allah, bagi orang yang bertaubat. Nah, kita yakinlah, bila kita bertaubat, ya, Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita, ya. Kalaulah umpamanya walaupun ada syarat-syarat, ya, menyesali segala perbuatan yang salah dulu, ya, mungkin tidak nak sikit pun tak nak mengulangi dia, ya, dan diiringi dengan, ya, kebajikan kepada Allah, kebajikan sama manusia, ya, banyakkan sembahyang sunat umpamanya, yang kemudian kebajikan sedekah kepada orang fakir miskin, ya, semua ini, ya, berusaha untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan, ya, menutupi, dengan melakukan perkara-perkara yang baik, itu juga boleh menutupi dosa yang kita lakukan. Ya, dalam Al-Quran disebut innal hasanat yuzhibnas sayyiat, ya, bahawa sesungguhnya kebaikan, keelokan, amal yang soleh itu lama kelamaan, ya, menghilangkan kejahatan. Hilang macam mana? Pertama sekali, Allah hilangkan dosa kejahatan. Yang kedua, amal-amal kita itu sudah tidak lagi buat jahat, hilanglah kan. Begitu tuan-tuan. Allah bersuka dengan orang yang bertobat, dan Allah sesungguhnya Allah juga menyukai orang-orang yang mensucikan diri, ya.
Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, di sini tuan-tuan perbahasannya memang panjang. Bila sebut at-tahru maknanya suci. Ya, Allah suka benda yang suci. Ya, suci ada dua, suci zahir, suci batin. Ya, ya, suci zahir, suci batin. Ya, suci zahir, ya, kita bersihkan pakaian kita. Ya, segala apa yang melekat kat kita ni, kainnya, spendanya, colinya, ya, tudungnya, ya, semua ini, ya, Allah suka kalau bersih. Bila bersih, ya, syaitan tak melekat, tak singgah, ya, kat baju kita, kat kain kita. Ya, kalau ibarat kata budak, mak dia nak pergi kedai, dia tak bagi ikut, meronta dipegang kain mak dia, itulah syaitan. Ya, tetapi kalau bersih, dia tak berani pegang kita, tak berani sentuh kita, tak berani dekat kepada kita. Ya, ini bersih, ya, zahir. Yang kedua, bersih batin. Ya, bersih hati. Ya, bersih, ya, daripada kekotoran syar'i. Ya, kalau hati kita bersih, syaitan tidak akan mengganggu di dalam hati kita. Ya, dan hati kita bersih, dia tidak akan menyakiti orang lain. Itu bersih. Ya, kalau nak disebut bersih ni tuan-tuan, dia ada 4. Yang pertama, bersih itu dipandang sebagai suci. Yang kedua, bersih itu dipandang sebagai indah. Ya, bersih dipandang sebagai indah. Ya, beranda rumah kita, ya, bubuh pasu bunga, indah. Selain daripada kita sucikan hari-hari, sama ada kita suci dengan air atau kita mop, ya, dia nampak indah. Bersih juga disebut selesa. Ya, dalam rumah kita susun elok-elok, jadi kita rasa selesa masuk rumah. Ya, dan bersih itu juga dengan makna menarik. Tetamu datang, tak nak balik, seronok kat rumah kita. Ya, menarik perhatian, seronok, selesa dan juga indah tadi ni tuan-tuan. Ya, itulah wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa kesukaan Allah menerima taubat. Ya, melebihi kesenangan seseorang, ya, yang dapat menemukan kembali, ya, dengan tiba-tiba untanya yang telah hilang di tengah hutan. Ya, tuan-tuan, ni dia punya perumpamaan. Sukanya Allah menerima taubat itu ibarat macam kita hilang lembu kita seminggu, sedih loh, menangis, tiba-tiba jumpa balik lembu tu. Maka sukanya Allah itu melebihi sukanya orang yang kehilangan lembu tiba-tiba jumpa balik. Gembiranya tuan-tuan, lembu kita dapat jumpa balik tuan-tuan. Ya, begitulah sukanya Allah apabila menerima taubat hamba dia. Ya, lebih daripada sukanya kita jumpa lembu tadi. Inilah tuan-tuan, ya, jadi hebat orang yang bertaubat ni, orangnya hebat. Ya, orang bertobat tak tunggu dia kaya, tak tunggu dia senang, tak tunggu dia, tetapi hari-hari, ya, sama ada kita dalam keadaan apa pun, Allah suka. Ya, Allah suka. Barang siapa yang berhasil dicintai oleh Allah, ia memperolehi keuntungan dan kebahagiaan besar. Maknanya kalaulah sampai tahap, ya, kita disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada taubat tadi, maka kita akan memperolehi keuntungan yang maha hebat, ya, dan juga bahagia yang paling besar.
Sebab kecintaan atau kasih sayang, Allah membawa segala sesuatu yang menggembirakan kepada kita. Siapa tak nak tuan-tuan kalau Allah bagi hidayah? Ya, orang yang bertobat ni dapat hidayah. Itu tanda orang yang dapat hidayah, dia bertobat. Ya, orang yang tak nak bertobat, dia tak dapat hidayah. Hidupnya angkuh, hidupnya sombong dengan Allah. Ya, sembahyang pun nanti dulu. Ya, sembahyang pilihan yang keempat, dunia ni yang pertama. Ya, akhirnya hilang waktu habis. Ya, kita duk main qada aja. Allah ni tuan-tuan, ya, kita boleh qada tapi tempat-tempat, masa-masa tertentu. Bukan boleh kita main ikut kepala kita aja. Ya, hari ni saya tak sembahyang lah, qada je lah. Nampak? Kecuali kalau ada masa-masa tertentu yang diharuskan oleh ulama, orang yang mengqada, ya, membayar balik sembahyang yang hutang itu, ya, di antaranya ialah tertidur. Nah, tertidur pun bicara lagi. Dia dah masuk waktu ke belum masa tidur tu? Ya, malaikat kata dah masuk dah, tiba dia tidur. Maka dia bangun nak sembahyang zuhur, bangun pukul 5 petang. Maka dia sengaja melalaikan solat, sedangkan sebelum tidur sudah masuk waktu. Ni, ya. Jadi yang tertidur ini sebelum masuk waktu, umpamanya waktu zuhur, ya, pukul zuhur pukul 1, 12.45 tu dah letih sangat, mata kita pun dah bergat sangat. Tiba-tiba, ya, anak pula surung bantal, ya, jatuh kat bantal tu terus lenang, belum masuk waktu zuhur. Kemudian bangun pukul 5 petang, maka wajib qada. Barulah boleh diqada. Ya, saya dengar juga, ya, orang yang jual pasar malam, ya, di Batu Kip satu ketika dulu. Ya, Pak Haji tu yang berjual. Saya kata, Tuan Haji, sembahyang kat mana ni? Saya balik qada, kata dia. Dia kata pergi Mekah berapa kali? Saya banyak dengan dah, lekat 6 kali saya pergi Mekah, kata dia. Ya, oh gitu ya. Boleh qada lah ni. Saya tak sempat nak pasar kan. Ya, nak jaga pula barang-barang jualan ni. Tak boleh ke sembahyang kat tepi penjualan sini? Rumput ni ada kencing anjing apa, najis anjing, mana boleh? Ya, saya diam je lah tuan-tuan. Sedangkan masjid tu dekat Masjid Amaniyah. Dan ada yang menjual itu ada 3 orang. Kalau silih berganti, umpamanya berganti, apa salahnya? Ya, tapi dia ngaji kat mana saya tak tahulah. Dia main qada aja. Ya. Qada yang Allah terima dan qada yang Allah tak terima, kita tahu. Macam kita batal sembahyang, kita tahu. Dalam sembahyang kita bunyi kentut, umpamanya, walaupun tak bunyi, walaupun tak kuat, kita tahu bahawa sembahyang kita batal. Mana kita tahu. Begitu juga dengan qada. Ya, ini dia. Jadi jangan semudah kita nak main qada aja. Yang kedua, qada ini, ya, apabila terlupa langsung. Dengan sibuknya, ada seorang doktor bedah di Tawakal. Ya, saya masih lagi ingat masa dia bedah saya juga, Dr. Bahari. Mungkin tuan-tuan macam ni lama dah, ni kisah lama. Tak tahu doktor tu masih ada kat situ atau tidak. Ya, doktor ni tuan-tuan, kalau dia nak bedah orang, nak operate orang, dia sembahyang hajat dulu. Puasa Isnin Khamis tak lekang. Ya, kebetulan hari itu dia punya bedah orang ni pagi tu banyak. Kerana dia pun tak ingatkan dia. Habis sampai pukul 3 tu, ya, maka kerana dia beritahu, doktor, hari ni Jumaat tak pembayang ke? Ya, baru dia menyesal tuan-tuan. Itu menyesal, menangis di kat bilik dia, ya, kerana dia kesibukan sehingga terlupa tuan-tuan. Ya, ni dia. Jadi terlupa macam itu tuan-tuan, ya, dan
diwajib qada lah, ya. Tapi jangan pula tiap-tiap zuhur lupa je. Ya. Itu Allah nampak hati kau ni memang tak nak, ya, alasan lupa umpamanya, ya. Ni hari-hari lupa mana boleh jadi, ya. Ni dia. Jadi qada ni tak boleh kita sebarangan, ya. Ada alasan yang sudah ditetapkan oleh, ya, oleh ulama, ya. Dia ada prosedur bagaimana, ya, boleh boleh qada dan tak boleh qada, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab mengembirakan seperti hidayah, ni, ya. Ni siapa berhasil, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah, ya, dan juga memberikan rahmat. Semua orang, ya, sedar tak sedar, kita dapat atau tidak kita tak tahu, ya. Tapi orang yang bertobat di antaranya ialah, ya, dia akan dapat keuntungan, iaitu Allah bagi hidayah, ya. Apabila dapat hidayah diterasa, ya, terasa bahawasanya hati kita tenteram, lapang dada, murah rezeki, orang suka dengan kita, kita senang beribadah, ya, dan Allah bagi laluan hidup mudah dan sebagainya. Agak-agak kalaulah umpamanya jalan raya jam pun dia mudah aja, ya, dapat laluan lorong-lorong sampai cepat, ya. Ini rahmat, tuan-tuan, ya. Ataupun berkat dan sebagainya, ya. Di manusia, ya, hidayah, rahmat, berkat itu kat dunia. Di akhirat tak ada dah, ya. Ya, dalam dunia ni Allah bagi ada 3. Pertama hidayah, yang kedua rahmat, yang ketiga inayah, yang keempat berkat, yang kelima redha, ya. Dan 5 ini di akhirat tak ada dah. Bila kita dapat 5 dekat dunia, maka Allah pikirkan, ya, semua ini, ya, akan dibalas oleh Allah Ta'ala surga yang telah menunggu untuk kita nikmati, ya. Sebab itu di dalam surga tak ada hidayah dah, ya. Sebab surga itu dah penghabisan nikmat yang Allah berikan kepada tetamu-tamu Allah, pecinta-pecinta Allah, ya. Di sana hanya hidup menikmati, ya, kehidupan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, khalidina fiha abada, kekal kat sana selama-lama. Tajri min tahtihal anhar, syurga dibayangkan bagaimana mengalirnya sungai. Kenapa dibayangkan sungai? Sebab orang suka sungai. Ya, bila suka sungai, Allah bayangkan sungai yang mengalir, di bawahnya sungai yang mengalir. Dengan sungai itu berbagai-bagai niat kita nak mana, nak minum ke, nak cedok ke, nak air panas ke, nak air sejuk ke, ya, nikmat sudah, ya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita sebut, ya, yang di dunia hidayah, rahmat, barakat, inayah, pelindungan, ya, redha Allah kepada kita, maka Allah janjikan untuk mendapat syurga. Bahkan juga puncaknya, ni dia, dalam buku ni dikata hidayah, rahmat, berkat, inayah, redha dan sebagainya itu, bahkan juga puncaknya hidayah, rahmat tadi ialah syurga, ya. Puncaknya syurga. Selain itu, cinta kasih Allah juga menjauhkan seseorang dari kemurkaannya. Apabila Allah dah kasih kepada kita, tuan-tuan dan puan, dia tak akan memurkai hamba dia, atau dari laknatnya. Kita tak akan mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa seperti malapetaka, ya, malapetaka ataupun bala dan sebagainya, ya, berbagai kesulitan hidup dan kemudahan, ya, kemudian juga, ya, kita punya seksa neraka, ya, kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada seksa neraka. Ada orang tanya, habis macam mana Ustaz, macam kat tsunami itu, ya, orang alim pun kena juga, orang yang sembahyang pun kena juga, orang yang kena tu pun mati juga, orang yang baik ke orang jahat semua mati juga, ya. Macam mana nak jawab?
Ya, orang dah bersedia, orang yang beragama, orang kuat agama, orang alim, ya, orang yang kuat agama, ya, pada masa itu, ya, dia kenal, maka dia akan diterima oleh Allah walaupun meninggal dunia hanyut, ya, tapi Islam imannya diterima oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Kerana dia orang taat. Orang taat ni tak bimbang, tuan-tuan. Ya, yang bimbang ni kita rasa belum banyak lagi yang kita rasakan dosa banyak. Ya, tu orang taat dia tak bimbang. Ya, dia bersedia, ya Allah, engkau ambillah aku, kalaulah aku ini beriman kepadamu, ya, bila-bila masa engkau ambillah. Tetapi kalaulah engkau rasakan aku ni belum beriman, belum cukup ibadah dan sebagainya, tolonglah lanjutkan umur aku. Begitu, tuan-tuan, ya. Kemudian dia jauh, orang yang dapat surga Allah tadi jauh daripada laknat kemurkaan Allah, lebih lagi ia jauh daripada kesulitan hidup. Walaupun sulit tapi tenteram imannya. Ya, walaupun miskin tetapi ya dia tidak gelabah. Orang yang dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap dengan bertobat, dia tetap dengan mengingatkan Allah Subhanahu. Bagaimana Nabi Allah Ayub, tuan-tuan, ya, apabila diuji oleh Allah Taala dengan berbagai penyakit yang mencengkam kulit dia, kemudian keluarga semua meninggal dunia, tinggal dia sebatang kara dengan penyakit yang sukar untuk diubati, tapi dia tetap berdoa, ya Allah, engkau lah maha pengasih, engkau lah maha penyayang, engkau lah maha pemurah. Itu je doa dia. Ya, kita tidak. Kenapa ya Allah, kenapa aku dijadi macam ni, orang yang lain sihat? Ya, dia tidak, dia masih lagi mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Bila sampai ke tahap, ya, kehebatan iman Nabi Allah Ayub tadi, tuan-tuan, ya, maka Allah gantikan, ya, Allah sembuhkan. Samalah macam Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mula-mula Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anak dia, ya, kemudian fikir balik sampai 3 kali mimpi, ya, dia pun beritahu pada anaknya, wahai Ismail, Abah bermimpi nak sembelih engkau. Ya, Ismail kata, ini perintah Allah, lakukanlah Abah. Ya, Siti Hajar ibu dia pun, kalaulah itu perintah Allah, kita terima. Allah nak tengok sejauh mana keikhlasan taatnya Ismail Ibrahim itu terhadap perintah Allah melalui mimpi. Allah nak tengok. Ya, rupanya iman dikuat, ketaatan dikuat, tuan-tuan. Bila kuat, maka Allah Ta'ala tolong dia. Allah Ta'ala ganti dia daripada Ismail itu diganti dengan kibas putih. Kenapa diganti? Kerana dah sampai masanya Allah nampak hati Nabi Ibrahim ini memang betul-betul ikhlas, memang dia nak ikut perintah Allah. Ya, dia punya parang tu pun, pisau itu dah kena kat leher Nabi Allah Ismail, tinggal nak tekan aja. Keikhlasan perintah Allah tu, Nabi Allah Ibrahim tu dah lekat dah. Cuma dia tak sampai hati nak tengok leher Nabi Allah Ismail, dia bergalinglah ke lain. Kemudian ya, ditekan, sampailah tekan tu memang berdarah, tuan-tuan. Rupanya kambing putih ataupun kibas putih. Tengok, kun fayakun. Ya, sekelip mata saja Allah ganti daripada Ismail tadi ni diganti kepada kibas. Ya, kalau itu yang kita boleh percaya, tuan-tuan, ya, apatah lagi perkara-perkara yang lain, wala petaka macam mana, tetapi dia mati dalam beriman. Ada orang mati gelap tak tahu apa nak cakap.
Tapi orang yang dah bersedia taat pada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya baik, akidahnya lurus, syariatnya tak pernah tinggal, apa saja ujian dia terima kerana ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sampai masanya. Ya, kalau dah sampai masanya, ajal juga. Tetapi kita nak ajal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan, ya. Dan Baisha nak azan dulu tak? Nak teruskan? Ya, sikit lagi lah ya, lepas tu kita sembahyang Isya. Yang kedua, orang yang bertaubat diberikan oleh Allah kelapangan rezeki. Nampak? Yakin tak kita? Macam yakin Nabi Allah Ibrahim tadi ni. Allah tengok, yakin tak awak aku bagi rezeki? Begitu. Ya, aku taubat dah banyak kali, tak ada pun rezeki, tak macam orang nak jadi, tak ada kaya pun umpamanya. Ini orang yang tak yakin. Dengan taubat tadi ni Allah berikan kelapangan rezeki. Ada je rezeki dan sebagainya. Ya, kalau kita yakin bahawa taubat itu juga ialah untuk melapangkan rezeki dan memudahkan dari segala kesukaran hidup. Ya, sebab itu tuan-tuan, hidup kita ini kalau sebelum masanya kita dapat, tapi kita berjaya nak dapat, ini bahaya. Tunggu je, sabar, dah rezeki kita dapat, tak ada rezeki tak ada. Tapi kalau berlumba-lumba untuk ni sampailah yang halal, yang haram jadi halal dan sebagainya, ni dapatkan juga, itu di situ kita akan insiden, ya, melakukan suatu kemungkaran, dosa dan sebagainya. Sebab itu ya, kita sabar, ya, adalah rezeki, ya, rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala kalau dah rezeki kita tuan-tuan, ia tak ke mana. Ya, usaha sekadar, sekadar yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kita lupa Allah dan lupa segala lupa segala pesanan-pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang haram kita tinggalkan, yang harus kita buat dan sebagainya. Jadi kita hormati insya-Allah kita sambung sikit nanti.
حي على الفلاح حي على tuan-tuan dan puan, kita terus sabda Rasulullah SAW, barang siapa rajin beristighfar, Allah menunjukkan kepadanya jalan keluar dari segala kesukaran, menjadikan baginya dari setiap kesusahan kegembiraan, dan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Jadi sebenarnya kita semada kita sedar tak sedar, semua tu telah berlaku kepada kehidupan kita sendiri. Bila kita, barang siapa yang rajin beristighfar, yang paling rajin tuan-tuan adalah Nabi SAW, dan kita sebagai umat dia, kerana istighfar itu menunjukkan untuk kita mendapat jalan keluar daripada kesukaran hidup, dan juga kesusahan itu akan diganti dengan kegembiraan. Sabda baginda lagi, sesungguhnya seorang itu pasti akan tutup rezekinya dengan sebab dosa yang dilakukan olehnya. Jadi dosa juga sebenarnya akibatnya Allah tutup rezeki, tak ada peluang, buat tenda tak dapat, pasang tenda tak dapat. Tapi ada seorang kawan saya tuan-tuan, dia mula-mula sama-sama mengaji, kemudian tak jadi mengaji, dia balik, kemudian sementara dia jadi guru, jadi ustaz, kemudian dia fikir, dia cuba buka syarikat pembersihan, pembersihan. Dia cuba masuk dalam tenda, tenda, kemudian dialah bos, dialah kerani, dialah tidak ada siapa yang bantu dia, cuma isteri dia yang bantu dia. Lama kelamaan berkembang tuan-tuan. Kerana apa? Kerana saya dengar dia ialah daripada orang kalangan orang agama, dan sentiasa berwirid, berzikir, dan sebagainya. Jadi Allah buka pintu rezeki, pintu rezeki daripada satu syarikat, syarikat diterima sebagai maintenance, pembersihan, jabatan lain pun ambil dia, jabatan lain ada tenda, tenda dia masuk tenda jabatan itu, dan jabatan itu beritahu, tanya kepada jabatan yang dia di dalam kontraknya itu, dan jabatan itu kata dia ni syarikat ni bagus, di recommendation pula, maka diterima, dan banyak jabatan yang dah menerima dia sebagai maintenance tuan-tuan. Sekarang ni dah masuk jutawan dah, hebat. Baru ni isteri dia meninggal, dia ujian, dalam pada senang, daripada kita nak senang, ada ujian yang dihadapi terpaksa. Jadi tuan-tuan, yang ketiga orang yang bertaubat dengan taubat yang dikerjakannya itu hatinya menjadi suci dari noda hitam yang ditimbul oleh dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Bila bertaubat, maka dosa noda-noda tadi dibersihkan dengan bertaubat tadi.
ya. Kerana noda-noda hitam ini dia dapat hilang dengan taubat dan hati kembali menjadi bersih, suci sebagaimana semula. Tetapi noda hitam yang semakin bertambah besar bila dosanya lama disusul lagi dengan dosa yang baru, dosa lama ditambah dosa baru lagi, bahkan hati pun dapat menjadi hitam seluruhnya kalau dosa-dosa itu lebih sering dan lebih banyak dikerjakan, ya, bertimbun-timbun, ya. Noda-noda hitam ini membuat hati menjadi kotor, yang kalau tidak segera dibersihkan ia dapat menjadi karat yang lebih kuat lagi mencengkam kekotoran hati tadi. Noda-noda hati hitam inilah yang kemudian menjadi tutup dan menutupi hati, yang menyebabkan hati tidak dapat menerima petunjuk kebenaran dari Allah. Ada kan yang cakapnya ganas, ya, kemudian tak nak terima agama, ya. Ada satu tempat, ya, bila disuruh pergi surau, pergi masjid, bunyinya, ya, aku lain engkau lain, suruh aku lain, ya, suruh engkau lain, ya. Tak nak pergi masjid atau surau, lebih lagi solat Jumaat, ya, kerasnya dan ya. Itu kalau nak kira noda hitam tu dah bertambah-tambah, ya, tak boleh menerima, dah karat dan sebagainya, ya. Bila dah meninggal, ya, barulah, ya, dicari imam, cari, ya, orang masjid untuk mengurus, ya. Masa hidup dia tak perlu imam, ya, aku sendiri tahulah mengurus hidup ini lah, tuan-tuan, ya. Orang keras hati ni, tuan-tuan, ya, bukan, ya, mungkin tuan-tuan tak jumpa, kita jumpa, ya, nauzubillah, tuan-tuan, ya. Dengan taubat semuanya akan dapat dihindarkan. Hati yang menjadi bersih, bersih suci kembali, dan taubat tadi seumpamanya rada yang sangat peka menangkap setiap rangsangan kebenaran yang datang dari manapun, ya. Bertaubat saja, segala apa yang sulit menjadi senang, yang susah menjadi senang, ya, kemudian yang payah menjadi senang, yang jauh menjadi dekat dan sebagainya, ya. Maknanya apa saja, ya, dia akan dihindari daripada ini, ya. Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya orang mukmin itu bila mengerjakan dosa, satu dosa, timbullah satu titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, menyesali diri dan memohon keampunan, bersihlah hatinya dari bentik itu, ya. Tetapi jika ia bertambah dosanya, bertambahlah bintik hitam tadi di hatinya sehingga hati menjadi hitam. Itulah menutup hati karat tadi ni yang disebutkan oleh Allah dalam dalam kitab suci, ya. Jangan berfikir begitu, bahkan apa yang lebih mereka kerjakan itu dosa menjadi karat dan sebagainya. Inilah, tuan-tuan, yang kita minta sangat supaya hati kita ni lembut, ya, dilembutkan oleh Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah turunkan agama Islam ini untuk mengikis hati-hati yang karat tadilah, ya, supaya sesuai, ya, kita kembali ke tempat yang asal, itu syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Maknanya dalam syurga tu tak ada manusia hatinya keras, ya, tak ada manusia yang hatinya tak boleh dibentuk oleh agama, ya. Maka sama-samalah kita fikir dan juga sama-sama kita mohon, ya, supaya kita sebahagian daripada Allah terima hidup dan mati kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada bulan akan datang, ya, tajuk yang baru iaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah perintahkan syukur, ya. Kalau tak bersyukur kita dapat apa? Kalau kita bersyukur dapat apa? Kalau kita bersyukur di dunia dapat apa? Kalau tidak bersyukur di dunia dapat apa? Kalau bersyukur di akhirat dapat apa? Kalau tidak bersyukur di akhirat dapat apa? Yang ini insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama doa panjang umur, kita akan dapat jumpa lagi, kita akan menyambung pengajian kita, ya, tentang syukur. Ini merupakan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang wajib kita syukuri, ikut
perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, fazkuruni azkurukum, maknanya ya, maka hendaklah kamu ingat ke aku, ya, niscaya aku akan ingat kamu, washkuruli wala takfurun, ya, dan bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kamu sekali-kali kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebagai permulaan, nanti kita akan perjelaskan tentang apa itu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan di dalam kitab ini, syukur ini merupakan akhlak kita kepada Allah, dan Allah suka sangat kita bersyukur kepada Dia, ya. Begitu, ya, dan ini kita akan, ya, jelaskan pada bulan akan datang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka rahmatan tahdi biha qulubana wa tajim biha syamlana wa talum biha sa'atana wa turfitana anna wa tusliha dinana wa dunyana wa tahfazu biha ghaibana wa tarqu biha shahidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Rahmatullah, syukurallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى وسلم وبارك الشيء يا رب على هذه النعمة الله. الله أكبر الله أكبر. وجهنا وجهنا إلى صلاة شيئنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده ومن الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والبركة والصلوات طيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عبادك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد اللهم صل على الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله أكبر. بسم الله سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الله أكبر. التحيات السلام عليك يا نبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا لا إله إلا أنت سبحانك يا مقلب القلوب دينكم وطاعتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونعوذ بك من شر الحمد لله الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله يشاء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللهم أجنا من النار. اللهم أجنا من النار. اللهم أجنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أنت السلام منك السلام عليك السلام حينا ورحمنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا واسع علينا يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله الكريم عظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة لا تعلمنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم احينا بالإيمان وامسنا بالإيمان واغشنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سلمنا يا الله وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم عربتنا وسلم أرواحنا وسلم جسدنا وسلم أعمالنا وسلم أرزاقنا وسلم أولادنا وسلم أزواجنا وسلم أخونا المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا من الناجحين اللهم اجعل أولادنا من الفائزين اللهم اجعل أولادنا من العلماء اللهم اجعل أولادنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا جبار يا رب العالمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا